akan melayani, kami mau jadi terang. Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, ini menjadi doa kami. 主，这是成为我们的祷告， Ajarlah kami untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang 教 lain. 导我们正是可以彼此相爱。 Ya Tuhan, ini menjadi doa kami 主，这是成为我们的祷告， supaya kami juga boleh mengikuti teladan Engkau sendiri. 使我们可以效法你的榜样， Dan bantulah kami untuk menjalaninya. 帮助我们可以实行。 Kiranya firman yang akan kami renungkan bersama-sama 愿我们所要听你的话， boleh menjadi bagian dari alat Tuhan yang akan terus membentuk kami, 可以成为一个工具来自塑造我们， supaya kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan 使我们可以真实明白你的旨意， dan boleh tunduk pada jalan yang Tuhan kehendaki. 我们可以走在你的正道上。 Karena itu urapilah kedua hamba-Mu ini ya 求主 Tuhan, 你高我们你两位仆人， untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu dengan tepat. 可以将主的话讲解出去。 Roh Kudus kiranya boleh menolong, 圣灵在这帮助， bahkan menolong kami semua yang hadir, 帮助我们每一个人， untuk kami boleh mengerti dan melakukan 使 firman 我们可 Tuhan. 以明白实行你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara 各位 sekalian. 弟兄姊妹们平安。 Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. 感谢上帝，我们可以来到主的圣殿中。 Dan satu bagian lagi Tuhan mau mengajar kita. 主也是要这个时候教导我们。 Waktu saya membaca dan merenungkan bagian yang akan kita bahas bersama-sama, 当我都还看我们今天所要讲的题目， saya merasa ini adalah hal yang sulit. 我觉得这是非常困难的事件。 Saya rasa ini tidak hanya menjadi pergumulan jemaat, tetapi juga menjadi pergumulan kami hamba-hamba Tuhan. 这并不是只是我们每一个会友所遭遇的一个困难，身为牧师传道也是一样有困难。 Tetapi ini adalah hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan, 这些事件常常发生在主的教会里面， yang kadang-kadang kita bertindak salah. 有时我们已经做了错误的决定。 Biarlah firman Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. 但愿神的话再次牵引我们。 Mari kita membaca 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. 我们一起来看哥林多前书第6章第1到11节。 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. 哥林多前书第6章第1到第11节。 Ayat 1 sampai 6 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti ayat 7 sampai 11 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1节到第6节用印尼读，第7节到11节我们用华语来读。 Demikianlah firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? 哥林多前书第6章第7到第11节，我们用华语来读。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受气呢？为什么不情愿吃亏呢？
你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的，就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱、拜偶像、奸淫的、做恋童的、轻男色的、偷窃的、贪婪的、追求的、辱骂的、勒索的，不能承受神的国。你们中间也有人从前这事，但如今你们奉主耶稣的名，并借我们神的灵，已经洗净成圣称义了。 Sampai demikian pembacaan firman 都先 Tuhan. 到此为止。 Saudara, berakhirnya sebuah hubungan percintaan antara pria dan wanita atau suami istri 一对恋人结束了他们的恋爱， bisa membuat seseorang itu menyatakan emosinya. 那么他们就很自然的可以显出他的真面目。 Seorang wanita mungkin bisa menangis berhari-hari setelah putus dari pacarnya. 一个妇女，她在失恋的时候，她在那里整天的哭泣。 Demikian juga dengan para pria. 同样，每一位男士 Ia bisa melakukan hal yang sama. 也行这样的事件。 Bahkan kadang-kadang saudara, orang-orang ini bisa melampiaskan emosinya dengan cara yang dibilang sangat aneh. 甚至于有的，他是因着情绪的坠落，他做出一件事非常奇怪的一些事。 Seorang pria di Jerman yang berpisah dengan istrinya, 一个男人，他跟他的太太已经分开了， dia memotong semua barang-barang yang dimilikinya itu menjadi dua bagian. 他把他每一样所存的东西都分为两样。 Kursinya digergaji jadi dua. 用的椅子，他用锯来锯，都要变成两个。 Helmnya, TV-nya, HP-nya juga dipotong jadi 他 dua. 的电视，他的头盔也是这样锯掉，分成两半。 Bahkan mobilnya juga dipotong jadi dua. 那么他的车也是切成两半。 Tidak hanya itu, saudara, malah ia jual di situs online. 不但如此，在我们接着网络的买卖， Pertanyaannya, siapa yang mau beli barang-barang yang sudah terpotong ini? 问题是说有什么人要卖像已经切了一半的东西呢？ Mungkin tukang loak bisa membeli barang-barang ini. 或是卖那些旧货品的，他愿意买这些。 Tetapi kalaupun itu dibeli, saudara, harganya sudah tidak sepadan lagi dengan nilai barang itu, 他 bukan? 真是要买的话，当然它的价值比那个完整的价格更高的。 Perselisihan, kemarahan itu, saudara, ternyata dapat menghancurkan sesuatu yang bernilai. 纷争、恼怒可以把一个贵重的东西再一次使它变成没有价值。 Ada juga seorang pria pulang dari tempat kerjanya dengan terkejut 有一些男士当回去以后，他感到惊奇， karena ia mendapati rumahnya itu tinggal separuh. 因为他看到他的家剩下一半。 Mantan istrinya itu, saudara, menjual tanah dan bangunan ini kepada developer yang akan mengerjakan proyek pembangunan fasilitas olahraga di Brasil. 他前任的太太已经把他的家分开，卖给这个巴西的一个制造商。 Dan pria itu kemudian menikmati separuhnya. 那么这个男士分到这一半的家。 Sekali lagi, saudara, perselisihan dan kebencian itu ternyata dapat merusak yang seharusnya berguna atau berfungsi baik. 纷争、恼怒可以将一些有意义的东西分开，变成没有意义的。 Dan demikian pula terjadi di tengah-tengah perselisihan yang muncul di dalam gereja Tuhan. 在教会的纷争中间， Kadang-kadang, saudara, bisa menimbulkan kerusakan. 有时可以遭到破坏。 Karena perselisihan sampai-sampai gereja atau yayasan Kristen itu jadi pecah. 一种纷争，或者是基督教基金会在那里分裂。
Karena perselisihan, gereja itu menjadi kehilangan damai sejahtera karena ada berbagai-bagai kelompok saudara yang ada di gereja itu. 因着纷争，那么在教会里面，在这组里面变成两半， Masing-masing kelompok berupaya membenarkan diri mereka. 大家各自就是持守自己的意见。 Karena perselisihan, saudara, pelayan-pelayan Tuhan sulit bersekutu. 因着纷争，那么大家都不能好好的团聚， Bahkan saling menjelekkan satu dengan yang lain. 他们在那里彼此攻击，彼此破坏。 Bahkan karena perselisihan ada jemaat-jemaat yang pergi meninggalkan 因 gereja. 着纷争，许多弟兄姊妹他们离开教会。 Saudara, rupanya gereja yang merupakan persekutuan orang-orang yang diselamatkan ini 教会本来是成为一个圣徒在这里聚集的地方， ternyata di tempat ini tidak kebal terhadap virus perselisihan itu. 但是在圣坛里面也不能回避那么一些纷争的事件。 Saudara, pertanyaannya bagaimanakah kita harus menyikapinya? 我们怎样看待这样的事情呢？ Jemaat Korintus ini didirikan dan sempat dibimbing selama 1,5 tahun oleh rasul besar yang bernama Paulus. 哥林多信徒是大使徒保罗在那里曾经牧养的教会。 Dan kalau kita membaca suratnya, berbagai problem saudara ada di gereja 若是 ini. 我们看到保罗书信在里面所提的，教会发生许多的事件， Sampai-sampai Paulus heran dan menyebut jemaat ini sebagai orang duniawi 知 katanya. 道保罗在那里责备这些基督徒都是俗世的基督徒。 Karena ternyata apa saudara, gaya hidup mereka itu tidak berbeda dengan gaya hidup orang Korintus. 依照他们的生活方式，以哥林多城的每一个人的生活方式都是没有分别的。 Salah satunya adalah ketika mereka berhadapan dengan perselisihan di antara jemaat itu. 其中一样呢，就是在教会的纷争里面， Tetapi ternyata saudara, mereka menyelesaikan problem itu dengan cara-cara yang biasa digunakan oleh orang-orang di 他 Korintus. 们解决教会的事件，正是用术士的办法来解决。 Mereka menggunakan pengadilan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. 他们以法院用这个办法来解决教会的发生的事。 Ada apa-apa sedikit masuk ke pengadilan. 有一点的事件，他们就告到法院里； Ada persoalan dibawa ke pengadilan. 有事情的发生，就告到法院里。 Saudara, bukan berarti Paulus itu menolak sistem peradilan yang ada di dalam pemerintahan 并 dunia 不是 ini. 保罗不承认在世上的一个法院。 Di dalam surat Roma itu dinyatakan tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. 在罗马书在那里提到，那么政府也是用他们的刀剑。 Pemerintah itu bisa menjadi hamba Allah untuk membalaskan murka Allah bagi mereka yang jahat. 政府用神的刀剑来刑罚那些犯罪的人。 Tetapi apa yang dimaksud di dalam bagian ini? 在这里所说的是什么呢？ Setelah tentu kita perlu lihat problem apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah mereka. 当然，我们要看到底在他们信徒中间所发生的事。 Kalau di dalam ayat 7 dikatakan, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 第7节这是提所说的，为什么你不要吃亏呢？ Kalimat ini menunjukkan bahwa problem ini tampaknya berkaitan dengan masalah harta atau keuangan. 这里是否告诉我们，这是指我们的财务或者是钱的事件？ Dan yang terjadi, saudara, disebut Paulus sebagai perkara-perkara biasa. 那么保罗这里所提的，这个是很普遍的事情。 Membawa ke pengadilan untuk hal itu dinilai oleh Paulus bukan sebagai tindakan yang tepat. 把这样的事情带到法院，对他来说，这是不是准合的。 Ini adalah sebuah tindakan yang memalukan. 这所做的，正是令我们羞耻的一件事。 Bahkan dikatakan ironis sekali kalau kamu itu nanti pada akhir zaman akan menjadi hakim. 甚至非常的可笑，当末日的时候，我们要成为一个审判官， Engkau akan menghakimi manusia dan malaikat. 我们要审判一些人，还有天使。
ternyata kamu nggak bisa selesaikan hal-hal kecil di tengah-tengah kamu. 但你发生这样小事，你们却不能够解决。 Ketika kamu akan menjadi hakim pada akhir zaman, 当末世的时候，我们成为审判官， kamu akan berurusan dengan perkara-perkara yang sulit, 我们要处理一些艰难的事件， yang tersembunyi. 就是在这隐藏的事件。 Mengapa kamu nggak bisa selesaikan perkara kecil di antara saudaramu? 为何在我们弟兄姊妹所发生的这样小事，你不能够解决吗？ Saudara, jadi seharusnya problem yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini 那么这些小事发生在基督徒中间， tidak tepat dibawa kepada hakim yang ada di luar jemaat. 你当不能够把这个事件带到教会以外的一个审判官。 Bahkan Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak berarti dalam jemaat. 甚至于保罗说，这些人对我们教会根本是没有用的。 Paulus tidak bermaksud untuk menghina para hakim itu. 保罗并不是说要取笑这些审判官， Tapi dia ingin mengatakan, 但是他在这做一个解释。 hakim dunia itu nggak memahami hubungan antara satu orang Kristen dan orang Kristen yang lain. 世上的审判官根本不知道教会内部的一些事。 Hakim dunia itu tidak mengerti tentang konsep orang percaya itu seperti 世上的 apa. 审判官根本不知道我们基督徒的一个原则。 Hakim dunia itu nggak ngerti kalau jemaat itu adalah satu anggota yang digambarkan seperti tubuh 世 Kristus 上的 itu. 审判官根本不懂，我们教会就是成为基督的肢体， Karena itu nggak tepat untuk membawa masalah itu kepada mereka. 意思是非常的不合适。若是把这个事件带到世上的审判官， Itu kebiasaan orang dunia. 这就是世上人平常所做的。 Karena mereka berpikir demikian. 因此他们这么说，这么讲。 Kalau ada orang merugikan kamu, 若是人家使你吃亏， bawalah ke pengadilan. 那么你就把他带到法院里， Maka pengadilan itu akan memberikan hakmu untuk memberikan hak yang sewajarnya bagi kamu. 那么审判官要把你的份是分给你。 Saudara, mereka tidak mau menjalankan prinsip Kristen. 他们不要以基督徒的教训来做一个判决， Yaitu meminta saudara mereka untuk membantu menyelesaikan masalah ini. 那就是在兄弟姊妹中间把他自己在内部解决。 Yesus pernah mengajarkan agar perselisihan di dalam lingkup warga kerajaan Allah itu dibereskan di antara mereka sendiri. 耶稣曾经教导，在我们基督徒中间所遭遇的事件，我们要在内部把它解决。 Masakan dikatakan gak ada orang yang berhikmat di tengah-tengah kamu sampai kamu gak bisa ngurus masalah-masalah yang kecil ini. 难道在他们中间没有一个有智慧的人，这么小的事情不能够解决吗？ Bukankah Tuhan memberikan para pemimpin di tengah-tengah jemaat? 岂不是上帝将一些领导者放在教会里面吗？ Bukankah Tuhan memberikan orang-orang yang dituakan di tengah-tengah jemaat? 岂不是教会的一些的长老在教会里面吗？ Tetapi saudara, mereka tidak menggunakannya. 但是他们却没有使用他们， Malah mereka berupaya memperjuangkan hak mereka. 他们正是竭力要自己在那里做一个判决。 Saudara, saya membaca satu artikel dari seorang penulis. 我读了一篇的文章，是一个作者写的， Dia menceritakan ada 2 organisasi Kristen. 他写的那就是有2样基督教的机构， Mereka sama-sama punya beban untuk membagikan Alkitab. 他们有负担将圣经发给他们。 2 organisasi Kristen ini sama-sama menyelundupkan Alkitab ke Rusia. 这2个机构借着走私将圣经寄到苏联， Tetapi saudara, ternyata mereka kemudian terlibat konflik. 但是他们在中间就发生纷争的事。 Mereka masing-masing menyewa pengacara, saling menuntut satu sama lain di 他 pengadilan. 们就是有律师在法院里面在那里对抗， Dalam kasus pencemaran nama baik. 那就是因着他们破损了我的名誉。 Saudara, penulis buku itu mengatakan sebuah kalimat. 在书上这里提到一句话， Ketika saya membaca artikel itu, 当我读到这篇文章的时候， saya bertanya-tanya apakah mereka telah menghabiskan waktu
membaca Alkitab yang mereka selundupkan. 我自问我自己，他们是否在有空余的时间来读他们所走失的那篇圣经？ Mereka membagi-bagi Alkitab. 他们分了那个圣经， Tapi dia tanyakan, apakah mereka membaca Alkitab itu? 但是你是否读那些圣经呢？ Karena dia katakan, karena di sini di dalam bagian ini Paulus dengan jelas mengatakan hal-hal semacam itu di antara orang-orang percaya sangat salah. 依照保罗在这里曾经提到，一些信上帝的人在这一些事上做了一些大错特错的事。 Mengapa demikian? 为什么是这么说？ Saudara, bagi Paulus hal itu tidak membawa satu kesaksian yang baik. 对保罗来说，根本他们没有为主做美好的见证。 Ia berkata adanya masalah di tengah-tengah kamu saja itu sudah merupakan kekalahan bagi kamu. 在你们中间有发生的这些事，就表明说你在这些事情失败了。 Gak peduli siapa yang memenangkan gugatan, 无论你已经赢胜了这个法院的判决， Injil itu pasti akan menderita. 福音应该受到亏损。 Di dalam kasus dua organisasi tadi itu, 在刚才所提的两个机构里面， mereka bisa saling berargumentasi. 他们在那里都有各自的道理。 Tetapi siapapun yang menang gak ada bedanya. 无论大家在其中一方面是赢的， Karena Kristus telah dipandang rendah di mata dunia. 因着基督在世上的人已经给他们贬低了他的身份。 Dunia akan berkata, 世上的人会这么说？ kamu orang Kristen gak lebih baik dari kami. 你们基督徒不比我们更好， Kamu tidak memiliki sesuatu yang berbeda dari yang kami miliki. 你所持有的并不是比我们持有的更好。 Kamu harus panggil seorang hakim untuk menyelesaikan masalah di antara kamu 你应该去找一些律师在你们中间， dan meminta orang untuk melakukan sesuatu yang benar bagi kamu. 你要求一些人是可以为你辩护。 Kalau demikian, apa yang kamu tawarkan kepada kami? 若是这样的话，那么你对我们要做如何的事呢？ Bagi Paulus, saudara, hal-hal yang dimenangkan di dalam satu perselisihan itu tidak berarti dibanding kerusakan yang terjadi. 对保罗来说，若是你在法院中赢了，但是却是另一方面受到破坏， Apa artinya keuntungan yang kita dapatkan kalau Kristus dan Injil itu kehilangan daya tarik bagi dunia 若是 ini? 我们在法院中取胜了，那么但是基督在世上的人名义来说已经贬低了，那有什么好处呢？ Apa artinya nama baik yang kita peroleh dan hak yang kita perjuangkan akhirnya kita dapatkan, tetapi Kristus tidak dimuliakan? 我们所持有的受到的名义已经不也受到亏损，我们受到好处，但是我们的主的名义却被羞辱。 Karena itu saudara, Paulus katakan sebenarnya problem itu ada di dalam diri kamu sendiri. 因此保罗说，其实这样的事件就是发生在你本身。 Mereka yang membawa ke pengadilan pada dasarnya itu enggak cari keadilan, 他们把事情带到法院里面，其实他们不是求公义的， tetapi cari pembenaran bagi dirinya. 其实他们是为自己辩护罢了。 Gambaran tentang hakim yang tidak adil dan mudah disuap itu sudah umum saudara pada zaman itu. 在那个时代，法院可以受到贿赂，就像今天的世界一样。 Karena itu jemaat yang membawa masalahnya di pengadilan pada dasarnya untuk mencari keuntungan. 因此，信徒在法院里面要处理事情，是为自己谋取利益。 Karena itu Paulus tegur mereka, kamu sendiri tidak melakukan keadilan. 因此，保罗责备他们说：“你们根本没有追求公义， Dan itu kamu buat pada saudaramu. 你就是在你兄弟中间做出这样不公义的事。 Problemnya itu adalah di dalam diri mereka sendiri. 问题是发生在你的本身， Karena apa saudara? 为什么呢？ Karena mereka maunya menang sendiri. 因着他们要自己为之辩护， Mereka tidak suka dirugikan. 他们不要受到亏损。
Bahkan ayat 7b menjelaskan bahwa bagi orang Kristen diperlakukan secara tidak adil dan dirugikan merupakan sesuatu yang baik seharusnya. 第7节下半节所说的，基督徒总是受到亏损，其实对我们来说是更好 Paulus 的。 katakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? 保罗说：“为何你更不喜欢公义呢？ Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? 为何你不愿受到亏损呢？ Padahal kalau kita boleh menikmati bagian itu adalah bagian dari karunia Tuhan. 其实你受到亏损，那就是上帝所赐给你的恩赐。 Tapi saya harus berkata, saudara, konsep ini sepertinya sulit diterima oleh akal. 但是其实对我们逻辑来说是非常困难，我们可以接受的。 Tapi saya tidak bisa berkata apa-apa, saudara, karena inilah yang diajarkan oleh Alkitab. 我不能做什么，但是这是圣经所教导给我们的。 Yesus mengajarkan agar para pengikutnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 耶稣教导他们的使徒们，我们不可以恶报恶， Oh, saudara, ini hal yang sulit bukan? 这是非常困难的事情。 Kalau orang itu ngomong tajam ke saya kalau boleh saya balas dengan lebih tajam. 若是一个人这样的严厉的责备我，我当然更加严厉来责备他。 Kalau dia merusak rencana saya juga bisa merusak rencana 若是 dia. 他破坏了我的计划，我也可以还回破坏他的计划。 Itulah kita, saudara. 这就是我们的本身。 Tetapi Yesus katakan tidak. 但是耶稣说，我们先不可以这么做。 Paulus juga menyatakan yang sama. 保罗也同样这样说， Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. 我们不要以恶报恶。 Bahkan Petrus katakan bagi orang percaya menderita karena kebenaran itu adalah satu karunia. 彼得说，我们为正义所受到逼迫，这人有福了。 Saudara, inilah yang harus menjadi bagian di dalam konsep hidup orang percaya. 这就是我们每个相信上帝的人所要持有的一个精神。 Ketika mereka tidak mau diperlakukan tidak adil, 当人家对于我们行一些不公义的事的时候， ketika mereka tidak mau rugi, 当我们不愿意吃亏的时候， maka sebetulnya mereka sedang mengalami kerugian. 其实他们已经正在吃亏了。 Yaitu apa, saudara? 为什么呢？ Mereka tidak mendapatkan karunia Allah berupa penderitaan karena kebenaran. 那就是上帝没有给他一个在正道上、在正义上受到亏损。 Jikalau mereka kalah, jikalau mereka mengalah maksudnya, 若是我们退让的话， maka mereka tidak akan kalah. 意思他们不愿意失败， Sebaliknya mereka akan mendapatkan keuntungan rohani 他们却是接受一些属灵的恩赐， yang jauh lebih berharga daripada keuntungan jasmani yang mereka 是远远 perjuangkan. 超过他们接受世上的一些财富。 Dan kalau ada pikiran yang seperti itu, saudara, 若是我们有这样的思想， Allah berkenan. 上帝是喜悦我们的。 Saudara, ada satu kisah. 有一个故事， Kisah ini berkembang di masyarakat Yahudi. 这故事就是在犹太传统里面经常听的， Seperti sebuah legenda yang mereka ceritakan dari waktu ke waktu. 就是一些很出名的这个故事，就是世世代代人家在听。 Ada sebuah keluarga, 有一个家庭， kemudian ayahnya meninggal 他爸爸已经去世了， dan mewariskan ladang bagi kakak dan adik karena anaknya cuma 2. 他继承了两兄弟一些的田地。 Si kakak sudah berkeluarga, 做哥哥的他已经成立了家庭， si adik belum berkeluarga. 他弟弟还没成家， Dan selama ini mereka hidup seperti itu. 他们之间就是这样的过他们的生活。 Mereka mengerjakan tanam mereka sendiri-sendiri 他们各自用他们的地来栽种， dan tiba waktunya kemudian mereka menikmati panen. 时间到了，他们就有好的收成。 Selama ini mereka hidup saling mengasihi. 他们都是彼此相爱的。 Dan ketika panen itu, saudara, 当他们收成的时候，
si adik itu kemudian berpikir, 做弟弟的也这么想， saya ini masih single. 我是单身的， Saya tidak terlalu butuh banyak untuk panen 我 saya. 不需要许多这样的收成， Saya pikir kakak saya lebih butuh. 我的哥哥更加需要的。 Dia punya istri, punya anak. 他有太太，有孩子， Aku akan membawa sebagian dari hasil panenku ini untuk ke tempat rumah kakak. 我将我的收成要带到我哥哥家里。 Saudara, si adik itu mulai mempersiapkan untuk membawa sebagian hasil panennya dibawa ke tempat 那么这 kakaknya. 个弟弟就预备将他的收成要带到他的哥哥那里。 Tapi sementara adik itu berpikir demikian, 但是他弟弟忽然有这么的思想， saudara, sang kakak itu ternyata juga punya pikiran yang sama. 那他的哥哥也是同样的一个思想， Dia malah berpikir demikian. 他也这么想。 Hai, saya ini kan sudah berkeluarga, punya anak, panen ini juga cukup untuk keluarga 我 saya. 已经成立了家庭，我的收成足够我们家庭需要的。 Adik saya itu masih single. 我的弟弟是单身的， Mungkin dia butuh seneng-seneng sama temennya. 或许他要他跟他朋友一起来享受。 Lebih baik aku akan sisihkan sebagian hasil panenku dan aku akan bawa ke rumah adik. 我只好将我的收成要载到我的弟弟家里。 Dan saudara, tanpa disadari, tanpa diketahui satu dengan yang 他 lainnya, 们不自觉中间彼此都不知道这样的事， mereka masing-masing membawa hasil panen. 他们就将各自将他们的收成带到他们的家。 Dan di perbatasan ladang mereka itulah kedua kakak beradik ini bertemu. 那么在他们的田地的分界线里面，就两兄弟已经相会了。 Si kakak bertanya, kamu mau kemana? 走哥哥的就问弟弟：“你要去哪里呢 Si adik katakan, ini saya mau bawa hasil panenku ini sebagian untuk kakak. ？”他说：“我要把这个收成交给我的哥哥。 Si adik juga tanya, loh kakak sekarang mau kemana? ”那么哥哥他就问哥哥要去哪里呢？ Kakaknya katakan, aku juga mau bawa hasil panenku untuk kamu. 他说：“我要将这个收成带到你家里。 Saudara, kedua kakak beradik ini bertemu. ”那么两兄弟就这样会面， Dan kemudian mereka melihat apa yang terjadi di sana. 在那里发生了什么事呢？ Dan si kakak kemudian berkata, 哥哥对他说 adikku lebih baik kita tidak pisahkan ladang ini. 那么弟弟，我们只好不要把这个田地分开， Marilah kita kerjakan ladang ini sama-sama. 让我们一起在我们的田地一起来合作。 Dan kita akan menikmati hasilnya bersama-sama. 我们要在这里得着更多的收成。 Dan dikatakan menurut legenda orang Yahudi, 对犹太人说，成名的一个故事里面的人说， di tempat itulah saudara didirikan rumah Allah. 就在那个地方建立了他们的礼拜堂。 Sebab apa saudara? 为什么呢？ Allah menghendaki dan berkenan pada kesatuan umatnya. 你说上帝喜欢我们在里面可以合一。 Allah suka saudara kalau masing-masing umatnya itu melepas egonya. 上帝喜欢我们要将自己以自我为中心的这个缺点放弃， Tetapi justru memikirkan yang baik bagi 我 saudara. 们要想到弟兄姊妹的好处。 Tetapi saudara, persoalannya adalah kita sekarang ini hidup di tengah-tengah zaman yang membuat kita jadi orang yang gak sabaran. 问题是说，我们是处在一个地方环境，使我们感到不耐烦。 Rasanya saudara kita tidak bertahan dengan konflik yang berlarut-larut dan kita ingin menyelesaikan 我们 secepat-cepatnya. 不能沉溺在一件事情不能够解决，我们很想快快把它解决。 Apalagi saudara bersama dengan kita hadir orang-orang yang menyulitkan kita. 尤其一些人处处找我们的麻烦， Mungkin ada yang berkata, kalau dengan dia saya bisa pak sama-sama. 或许有人说，我对某一个人我们可能可以合作， Tapi kalau sama yang itu wah nggak usah pak, nyebelin 但是 katanya. 对哪一些人来说是非常烦恼的。 Kalau sama dia semua hal dipandang negatif. 若是他看到我的事，一定是在坏的方面， Dia itu orang sulit pak. 他是非常困难的人。 Kapan Tuhan membawa dia pulang ke surga 上 katanya. 帝什么时候把他带到天家里？ Bukankah Tuhan sudah sediakan tempat bagi 岂 dia? 不是上帝为他预备地方吗？
Saudara, kita berada di tengah-tengah berbagai macam orang. 我们处在很多人中间。 Bahkan lebih dari itu, saudara, kita mendapatkan ada saudara-saudara yang sudah melukai kita. 甚至有一些人已经使我们的心感到创伤， Sampai-sampai tiap kali mendengar namanya hati kita itu jengkel. 提到他的名字，就是我们心中烦怒。 Melihat dia dari jauh datang, perut kita itu sudah rasa mual. 远远看到他，我们感到要作呕了。 Dan kita berada di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. 我们经常在这样的环境里面， Tetapi inilah saudara gereja Tuhan. 但教会就是经常有这样的事。 Satu saat saya melayani di sebuah gereja. 有一个时候，我在一个教会侍奉， Dan saya duduk di bawah 我坐在下面， dan melihat bagian dinding belakang dari mimbar itu. 我们在看到墙壁上讲台的墙壁， Dinding itu saudara dihiasi oleh batu-batu alam. 那个墙壁是由自然造的石头， Dan batu itu tidak dihaluskan. 这石头是一个粗糙的， Batu itu masih tampak banyak yang runcing-runcing dan tampak kasar. 就是一些很粗糙的石头在那里摆设， Tapi dilekatkan satu dengan yang 但 lain. 是他们彼此在那里 Saya memikirkan inilah gambaran yang cocok dengan gereja. 我就是这样的描写，就像教会一样， Yang berkumpul orang-orang yang tidak sempurna. 许多不完全的人聚集在一处。 Tidak, makanya saudara, problem-problem juga terjadi di gereja 一 kita. 直在教会发生许多的事情， Karena itu Paulus menasihatkan 一直保罗在那里劝勉说， supaya kita itu bisa memelihara kesatuan roh. 我们要在主的灵合一， Kita itu diharapkan bisa mewujud nyatakan. 我们可以在那里可以显明我们所做。 Karena Kristus pun demikian. 一座基督也是这样的教导我们。 Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. 当他被侮辱的时候，他也没有用侮辱来反口； Ketika ia menderita, ia nggak harus mengancam, 当他受苦的时候，他没有威胁别人， tapi menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi 但 dengan 是 adil. 他也将这事交在主的手里来判决。 Disitulah saudara, persekutuan Kristen itu akan dibangun. 就是我们基督的团契可以在那里被建立。 Kalau setiap orang boleh melepas egonya. 若是我们正是不以自我为中心， Saya pernah berjumpa dengan seorang anak Tuhan. 我曾经见到一个上的儿女， Dia bercerita kepada saya kalau dia sudah baru ditipu oleh staf yang bekerja di perusahaannya. 他对我说他公司的职员欺骗了他。 Staf ini bekerja dari nggak punya apa-apa saudara sampai punya rumah, 他从开始都一无所有，他可以建立他的房子， sampai punya mobil. 可以买一辆汽车。 Tetapi saudara, dia menemukan beberapa waktu orang ini memanipulasi keuangan 但 perusahaan. 是他却发现这个人正是在公司里面舞弊。 Masalahnya saudara, yang membuat dia jengkel dan marah adalah 问题是他愤怒的， orang itu adalah orang Kristen. 这个人就是一个基督徒。 Yang membuat dia jengkel adalah orang itu adalah teman segerejanya. 他也是教会的信徒， Bahkan pernah bersama-sama melayani di pemuda 也 katanya. 曾经在青年部一起来侍奉的。 Saudara, rekan itu berkata, 这个同工说， saya sebenarnya bisa memenjarakan dia 我其实可以把他下在监里， karena saya punya semua buktinya. 一种我有一些的证据， Tapi tiap kali mengingat dia adalah saudara di dalam Kristus, 但是因着纪念到他是主内的弟兄， saya tidak bisa melakukannya. 我不能这样的待他。 Apakah ini membuat staf itu mengerti? 是不是使他可以在那里救呢？ Ternyata tidak. 他没有救。 Ketemu di gereja sikapnya biasa saja. 在教会里面相见也是很普遍，没有什么事情一样。 Dia berkata sampai saya dan istri itu kadang-kadang males ke gereja. 他觉得他太太很不喜欢去做礼拜， Ini majelis gereja, saudara, males ke gereja. 他是教会这事却不做礼拜， Gara-gara orang itu. 就是应着这个人的影。 Tapi saya bisa mengerti perasaan orang 我 ini. 可以感受到， Cuma hal yang saya kagum adalah
我感到吃惊的一件事。 Ketika ia bisa membalas, ia tidak melakukannya. 当他可以回报的时候，他却没有去做， Ia melepaskan haknya untuk 他 membalas. 放弃他的权利，没有去告他。 Saudara, kadang-kadang kita itu menemukan betapa kedagingan kita itu ingin menunjukkan kuasanya. 我们有时将我们的肉体，我们要显明我们的权利。 Kita itu dipanggil untuk melepas ego kita. 我们被蒙召，就是要放弃我的自我， Mencoba mengalah 我们要退让， dan membiarkan Kristus tetap dimuliakan. 使我们的主可以得着荣耀。 Tidak berusaha merebut hak kita. 我们不要为自己谋取利益。 Kalau kita adalah pribadi yang menjadi milik Kristus, 若是我们这是成为主的人， mari kita coba berjuang sesuai dengan ajaran 让我们 Kristus. 尽力以上帝的教训来实行， Dan Tuhan akan menolong kita. 上帝帮助我们。 Amin. 阿门。 Sekarang bantulah kami ya Tuhan, 主啊，求求你帮助我们， untuk mencoba berperang dengan kedagingan kami ini. 使我们可以得胜我们的肉体。 Kami ingin mempertahankan hak kami, 我们要为自己辩护， kami ingin mempertahankan nama baik kami, 我们要持守我们的名誉， dan kadang-kadang itu membuat orang tersakiti oleh sikap 因 kami. 此我们要伤害别人。 Kadang-kadang itu Tuhan membuat Engkau tidak dimuliakan. 有时我们不能荣耀你的名， Ampunilah kami. 求求你赦免我们。 Izinkanlah kami juga boleh mendapatkan karunia untuk menderita karena kebenaran. 主帮助我们，使我们可以为你的义受苦。 Disitulah kami juga boleh mencicipi penderitaan 那么 Kristus. 我们在那里就可以尝试到你的痛苦。 Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. 主啊，求求你使我们有谦卑的心。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan memberkati saudara. 愿上帝赐福我们大家。